Selangor tidak disenangi sepupunya Azli. Sikap Fadil yang suka berfoya-foya memburukkan keadaan. Apa di dalam fikiran mereka? Saksikan kesudahan konflik ini setiap Sabtu 9 malam hanya di TV2. Dibawakan khas oleh Head and Shoulders, menghentikan kelimomo dari kembali. Dalam Islam. Terima kasih Hafiz dan juga yang memberi pandangan di awal tadi. Saya sangka tinggal awal ingat anak murid rupa cikgu. Hebat pandangan dia. Inilah kehebatan orang Singapura, sehebat penganjuran program ini. Dan sebab itu kita harus ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan STM Event Management yang telah memungkinkan siaran buat julung-julung kali sejarah tercipta dalam forum perdana pada malam ini. Kita jangan buang masa, terus kepada perbincangan kita. Saya nak pergi kepada Ustaz Farid. Ustaz, bila kita mendengar pandangan daripada cikgu kita dan kita melihat tajuk yang telah diberikan kepada kita ni, hijrah berdaya tahan mengharungi cabaran, dalam semangat-semangat hijrah yang masih ada ni, mungkin Ustaz boleh kongsi pandangan dengan kepada kita. Apakah yang boleh kita faham tentang pemilihan tajuk oleh penerbit kita ni? Kita tidak boleh menafikan keperluan topik hijrah itu, Ustaz Syarin. Kerana hijrah ni kalau kita lihat dalam maksud yang cukup luas, ianya bermaksud perubahan, perpindahan dan juga kecemerlangan, dan boleh juga difaham dengan makna penambahbaikan. Jadi hijrah ini sentiasa mengajak manusia untuk merubah diri, merubah sehingga masyarakat juga berubah menjadi masyarakat yang cemerlang. Kerana umat Islam ini dia mesti menjadi umat yang cemerlang. Kerana itulah yang dicapai melalui peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kota Mekah, bumi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membawa beberapa orang pengikutnya berhijrah ke bumi Madinah. Kerana mereka mahu mencari satu kecemerlangan, mahu adanya di sana konsep penambahbaikan dalam Islam. Sebab itu Ustaz Syarin, kalau kita nak bincang isu berkaitan dengan hijrah, ianya sangat sesuai dan sangat relevan, sentiasa boleh bincang. Bukan saja hari ini, bukan saja bulan ini, kita boleh bincang setiap hari. Saya boleh juga kita merujuk kepada apa yang disebut oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah mengungkapkan kecelakaan atau kerugianlah bagi mereka yang hari ini seperti semalam dan esok seperti hari ini. Maksudnya dia tidak berubah. Maksudnya dia tidak ada hijrah dalam diri dia. Rupa-rupanya apa yang disampaikan oleh Saidina Abu Bakar itu menjadi satu ungkapan memperingatkan kita sebagai umat yang sentiasa mendambakan kecemerlangan. Mesti ada perubahan setiap hari, Ustaz Syarin. Lebih-lebih lagi dalam dunia hari ini, yang mana umat Islam dilihat sebagai umat yang agak ke belakang. Kalau dari sudut pendidikan mungkin agak ketinggalan, dari sudut ekonomi agak dia masih lagi ketinggalan, masih lagi menjadi pengguna kepada produk-produk yang dihasilkan yang bukan Islam. Dan begitu juga kalau kita lihat negara-negara Islam yang masih lagi perlukan kepada bantuan dan juga dorongan daripada negara yang berkuasa besar. Jadi dalam suasana begini, mereka perlu melihat bahawa hijrah itu merupakan satu tuntutan yang syar'i sentiasa relevan. Dia mesti berhijrah dalam kehidupan dia. Umat Islam di Malaysia perlu berhijrah. Umat Islam di Singapura perlu berhijrah. Umat Islam di mana saja mereka berada, mereka perlu berhijrah. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, Al-hijratu man hajara mimma nahallahu anhu. Yang bermaksud, hijrah yang sebenarnya ialah mereka yang boleh meninggalkan barang yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka umatnya membuang masa. Allah tak suka umatnya melakukan kerosakan. Allah tak suka umatnya melakukan pemberontakan ataupun pembunuhan. Ya, seperti mana digambarkan, diulaskan oleh penonton kita sebentar tadi. Allah tidak suka. Yang Allah Ta'ala suka, umat ini mesti membawa kepada kebaikan. Umat ini mesti menjana kekuatan. Umat ini mesti menjadi umat yang menjadi contoh kepada umat lain. Ingat tuan-tuan, umat Islam pernah menjadi contoh. Umat Islam pernah melakar sejarah. Jadi apalah salahnya kalau kita bangkit bersama untuk berhijrah dan memulakan sejarah-sejarah yang baru. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Farid. Itu mukadimah awal yang telah dijelaskan kepada kita tentang konsep hijrah. Dan sebab itu bila kita cakap soal hijrah ni, Ustaz Tengku, dia tak boleh lari daripada tajuk ni, pandai dia buat. Hijrah akhirnya ada cabaran. Cabaran dikaitkan dengan hijrah. Itu mungkin perkara yang boleh kita kongsi di awal ini. Mungkin Ustaz ada pandangan tentang tajuk kita ni. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala telah jadikan manusia itu khalifah, sebagai pemimpin. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan, Inni ja'ilun fil ardil khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah, sebagai seorang pemimpin.
Dan sudah setentunya pemimpin ini mestilah mempunyai wawasan yang jauh dan mempunyai guideline atau garis panduan bagaimana nak memimpin mereka yang akan di bawahnya. Maka sudah tentulah kalau pemimpin ini rosak, pemimpin ini tak dapat menghadapi cabaran, pemimpin ini hilang panduan, pastilah mereka yang dipimpin itu, dunia yang mereka duduk ni akan hancur dan binasa dan akan rosak sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di atas muka bumi dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita melihat hari ini berlakunya peperangan, hari ini berlakunya pembunuhan, hari ini berlaku huru-hara, maka sebenarnya tangan itu menunjuk jari kepada manusia itu sendiri. Mereka lah punca sebabnya. Kenapa berlaku demikian? Karena manusia sendiri sudah berlaku kerosakan. Kenapa mereka berlaku kerosakan? Karena mereka sendiri tidak dapat mengharungi, tak dapat menghadapi, tak dapat melawani cabaran-cabaran yang mendatangi mereka. Maka dengan sebab itulah patut sekali tajuk pada malam ni dibincangkan yang sedalam mungkin untuk kita semua sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin atas muka bumi ini mengenal apakah dia tugas-tugas kita dan apakah cabaran yang kita akan hadapi. Semoga kita dapat mengharunginya dan menghadapinya dengan penuh kekuatan dan dapat kita melawani sekalian unsur-unsur yang boleh membawa pada kerosakan. Maka dengan sebab itulah dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tujuan utama manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanyalah mereka untuk beribadat padaku. Tapi bagaimanakah bentuk ibadat itu? Apakah hanya semata-mata di atas tika sembahyang atau berzikir atau berwirid? Itu sebahagian daripada ibadat. Bahkan lebih daripada itu ialah manusia itu menjalankan kepimpinannya, menjalankan tanggungjawabnya, menjalankan amanahnya dengan sempurna sebagaimana dikehendaki Allah. Barulah nama dia telah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Allah Taala berkata kepada dunia dalam sepotong hadis kursi, ya dunia ikhdimi man khadamani, wahai dunia hendaklah kau berkhidmat, hendaklah kau patuh dan tunduk kepada mereka yang berkhidmat padaku, dan hendaklah kau mengambil mereka sebagai hamba kepada mereka yang berkhidmat untukmu. Maka dengan sebab itulah mudah-mudahan dengan forum ini dapat menjelaskan apa dia kewajipan kita sebagai khalifatullah dan menghadapi cabarannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tengku dalam jawapan yang juga menarik. Di awal mukadimah kita bercakap tentang hijrah berdaya tahan menghadapi cabaran, dan itulah sebenarnya di antara cabaran-cabaran yang telah digambarkan dalam mukadimah kedua-dua orang ahli panel, yang pastinya kita melihat bila cabaran dah ada, apakah kaedah untuk kita membina daya tahan sebenarnya supaya apa pun cabaran yang datang sebagai umat Islam, baik di Malaysia, baik di Singapura, kita tetap disebut tadi